masuk kelas? Baiklah murid-murid, seperti yang cikgu janjikan, video ini bersambung dalam tajuk ruang bagi kita mengenali pula apakah yang dimaksudkan dengan luas. Okey, berdasarkan soalan yang diberi, bagaimana untuk kita mencari luas bagi segi empat sama? Sebelum itu ya murid-murid kena tahu segi empat sama merupakan sisi yang sama panjang. Terdapat 4 sisi yang sama panjang bagi segi empat sama. Jadi, untuk mencari luas bagi segi empat sama, cukuplah dengan satu nilai sahaja yang diberi, kita sudah boleh mencari jawapan. Sebelum itu, mari sama-sama kita lihat apakah formula bagi luas. Luas sama dengan panjang darab lebar. Itu adalah formula asas bagi mencari luas. Namun begitu, bagi mencari luas segi empat sama, cikgu lebih suka menyarankan kepada murid-murid untuk memahami konsep segi empat sama, di mana formula luas bagi segi empat sama adalah panjang darab panjang. Okey, kerana dia tak ada lebar untuk segi empat sama, sisinya sama sahaja. Okey, jadi apakah jawapan untuk soalan ini? Okey, jawapan dia senang saja. Kita masukkan nilai yang diberi ke dalam formula luas, iaitu luas sama dengan panjang darab panjang. Okey, apa yang kita nampak pada soalan, sisi yang diberi adalah 6 cm. Jadi, panjang yang 6 cm. Jadi, 6 cm darab 6 cm. Okey. Berapakah jawapan bagi 6 cm darab 6 cm? Ya. Jawapannya ialah 36 cm persegi. Ya, perlu untuk murid-murid meletakkan persegi di situ, di mana nilai 2 kecil di atas cm itu adalah bermaksud persegi. Senang kan murid-murid? Baiklah, bagi soalan yang kedua, di mana murid-murid perlu mencari luas bagi segi empat tepat. Okey, kalau tadi segi empat sama, sekarang segi empat tepat, di mana kita semua tahu bahawa segi empat tepat mempunyai dua sisi bertentangan yang sama. Bukan semua sisi dia sama, tetapi sisi yang bertentangan adalah sama. Jadi, untuk mencari luas bagi segi empat tepat, kita memerlukan dua bacaan nilai, iaitu panjang dan juga lebar. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu, luas segi empat tepat sama dengan panjang darab lebar, kerana dia mempunyai dua sisi yang berbeza. Okey, bagaimana kita nak menentukan panjang dan lebar sesuatu sisi? Okey, berdasarkan gambar raja, kita boleh nampak. Okey, bacaan yang panjang itu adalah panjang dan yang mendekat itu adalah lebar. Jadi, apabila kita dah ada kedua-dua bacaan, maka kita boleh mendapatkan nilai luas dengan sangat mudah. Kita hanya masukkan sahaja nilai itu ke dalam formula. Okey, mari kita tengok apakah jawapan bagi soalan ini. Okey, jawapannya luas sama dengan panjang darab lebar. Okey, kita dah tahu bahawa panjang bagi soalan ini ialah
Berapa murid-murid? Nampak tak dekat soalan tu? Okey, panjangnya adalah 12 cm. Kita masukkan dalam formula. Darab pula dengan lebar yang diberi adalah 6 cm. Okey, kita darabkan 12 dengan 6. So, jawapannya adalah, ya, pandai, 72 cm. Jangan lupa persegi. Senang kan? Baiklah murid-murid. Untuk soalan yang ketiga pula, masih lagi dalam tajuk luas, kita akan mencari pula luas bagi segitiga kaki sama. Okey, segitiga sama kaki merupakan segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama. Okey, macam kita lihat di kiri kanan, sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Itulah yang dikenali sebagai segitiga sama kaki. Baiklah, terdapat sedikit kelainan ya murid-murid terhadap formula luas segitiga. Apakah formulanya? Formulanya ialah luas segitiga sama dengan setengah ataupun 1/2 darab tapak darab tinggi. Berbeza dengan segi empat sama dan segi empat tepat. Kali ini dia ada bacaan bagi tapak dan tinggi. Sebelum tu kita kena pasti dulu yang manakah yang dikenali sebagai tinggi dalam gambar rajah. Bahagian yang menegak di tengah tu adalah tinggi ya murid-murid. Manakala di bahagian bawah gambar rajah itu, itulah yang dipanggil sebagai tapak. Kita perlu ada kedua-dua bacaan ini untuk mendapatkan nilai bagi luas segitiga. Baiklah, mari kita selesaikan soalan ini bersama-sama. Apakah jawapan bagi luas segitiga ini? Kita tuliskan formulanya dahulu. Luas segitiga sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. Okey, boleh ikut ya murid-murid? Alright, sekarang kita masukkan pula nilai yang diberikan ke dalam formula. Okey, 1/2 darab tapak, kita dapat lihat di situ. Tapaknya adalah 8 cm dan tinggi bagi gambar rajah ini ialah 3 cm. Okey, nampak tak murid-murid? Okey, untuk persamaan ini, ayat matematik ini, cikgu mansuhkan 2 dan 8. Okey, kita dapat 4. Jadi, yang tinggal hanyalah 1 darab 4, 4 darab 3. Jadi, jawapannya adalah 12 cm persegi. Bertemu lagi murid-murid. Hari ini, kita nak belajar pula tentang isi padu. Kalau tadi kita dah belajar tentang luas, apakah kelainan pula di dalam isi padu? Okay, isi padu melibatkan gambar rajah 3 dimensi. Berbeza ya murid-murid dengan perimeter dan juga luas. Jadi, sebelum itu, kita lihat soalan yang cikgu berikan. Apakah perkaitan kubus dengan isi padu? Sebelum tu, murid-murid kena tahu ya, kubus adalah bentangan daripada segi empat sama. Kalau kita rujuk balik soalan luas tadi, segi empat sama mempunyai sisi yang sama. Semua sisinya adalah sama. Jadi, kubus adalah bentangan daripada segi empat sama. Jadi, tentu murid-murid dah boleh agak bagaimana untuk kita mencari isi padu bagi kubus.
Sebelum tu kita lihat dulu formula isi padu. Formula bagi isi padu asas adalah panjang, darab lebar, darab tinggi. Tetapi murid-murid, memandangkan kubus mempunyai sisi yang sama, jadi cikgu menggunakan konsep tersebut untuk menyatakan bahawa formula bagi isi padu kubus adalah panjang, darab panjang, darab panjang. Faham tak murid-murid? Okey, kita lihat pada gambar rajah yang cikgu tandakan tu, di mana semua sisinya adalah sama. Panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya juga sama. Jadi sebab itu cikgu menggunakan konsep panjang, darab panjang, darab panjang untuk memudahkan murid-murid dan murid-murid tidak keliru sekiranya berjumpa dengan soalan yang mempunyai satu nilai sahaja. Okey, apakah jawapan bagi soalan ini? Senang kan? Tentu murid-murid dah boleh dapat jawapan. Kita masukkan ke dalam formula isi padu bagi kubus, iaitu panjang, darab panjang, darab panjang. Apakah panjangnya? Ya, 5 cm, darab 5 cm, darab 5 cm. Maknanya 5 darab 5, 25. 25 darab 5, jawapannya ialah 125 cm padu. Kalau luas cm persegi, tetapi isi padu cm padu. Okey, kena ada 3 kecil di atas cm. Faham tak murid-murid? Baiklah, bagi soalan isi padu yang kedua yang melibatkan kuboid. Okey, kalau tadi dia melibatkan gambar rajah kubus, untuk yang kedua ini dia melibatkan gambar rajah kuboid. Okey, dalam tajuk isi padu kita hanya melibatkan 2 sahaja, iaitu kubus dan kuboid. Okey, apakah dia kuboid? Kuboid adalah bentangan daripada segi 4 tepat. Okey, murid-murid ingat tak apakah ciri segi 4 tepat yang kita belajar di dalam tajuk luas? Okey, segi 4 tepat mempunyai 2 sisi yang bertentangan yang sama. Dia tak sama dengan kubus tadi, di mana semua sisinya adalah sama. Okey, jadi dengan ciri yang terdapat pada kuboid ini, kita berbalik-balik kepada formula asas isi padu. Okey, di mana panjang, darab lebar, darab tinggi, kita dah boleh mengenal pasti. Okey, yang mana panjang, yang mana lebar dan yang mana tinggi pada gambar rajah. Jadi untuk mencari isi padu bagi kuboid, kita memerlukan ketiga-tiga nilai, iaitu nilai panjang, nilai lebar dan juga nilai bagi tinggi. Bila kita dah ada semua nilai, barulah kita boleh mencari jawapan bagi isi padu. Jadi formula isi padu kuboid menggunakan formula asas isi padu, iaitu panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, berpandukan daripada soalan yang cikgu beri di sebelah tu. Okey, ketiga-tiga nilai terdapat di situ. Okey, apakah jawapan bagi soalan ini? Mari kita buat bersama-sama. Kita masukkan nilai yang diberikan ke dalam
formula. Okey. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Formula ni murid-murid kena ingat. Jika murid-murid ingat formula, murid-murid tidak akan menghadapi masalah untuk selesaikan soalan isi padu. Okey, kita masukkan nilai panjang. Panjang yang diberikan ialah 4 cm. Lebar juga 4 cm. Dan tinggi pula ialah berapa ya murid-murid? 9 cm. Jadi kita darabkan ketiga-tiga nilai. 4 darab dengan 4 dan kemudian darab dengan 9. Okey, apakah jawapannya? Murid-murid kena hafal sifir ya. Okey. Jawapannya ialah 144 cm padu. Senang kan murid-murid? Bagaimana murid-murid dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu harap segala ilmu yang cikgu berikan dapat memberi manfaat kepada anak murid semua. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe di channel YouTube Cikgu Nur Kasih.